Tapi ada satu pintu yang tak ditutup oleh Allah SWT. Pintu apa? Ni Ustaz nak nasyid sikit. Pintu taubat masih terbuka, kembalilah ke jalan Allah, itulah jalan bahagia yang abadi, jalan kebenaran yang hakiki, jalan kebenaran yang hakiki, jalan kebenaran yang hakiki. Ketika suara itu menagih kasih, tapi sayangnya insan lain tidak mempeduli. Pedih hati bagai ditusuk sembilu. Apakah ini salah dirinya atau mereka yang di sekelilingnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat? Sihat alhamdulillah. Macam mana puasa okey? Setakat ni mari. Okey, terbaik. Alah, Ustaz pun alhamdulillah rasa puasa hari ni kali tahun ni lain pada yang lain, sebab kita puasa di rumah, tak boleh nak keluar masak sendiri, tarawih kat rumah. Kita berbagai-bagai yang semua buat kat rumah sebab kita PKP kan. Memang lain daripada lain, rare dalam kehidupan kita. Saya Ustaz rasa Ramadan kali ni Ramadan yang betul-betul mengajar Ustaz dan keluarga erti kehidupan sebuah keluarga. Dan betul lah pepatah kata rumahku syurgaku. Jadi bila kita duduk bersama dengan anak kita, dengan isteri kita ni dekat satu rumah, lama ni kita duduk satu rumah, memang terasa sangat pepatah tu amat benar, iaitu rumahku syurgaku. Jadi hari ni Ustaz nak sambung kita punya bingkisan Ramadan kita pada kali ini. Video kedua Ustaz tentang bingkisan Ramadan. Ustaz nak sampaikan sedikit tazkirah, iaitu yang bertajuk dapat hidup di bulan Ramadan adalah satu rahmat besar. Ustaz ulang, dapat hidup di bulan Ramadan adalah satu rahmat besar. Okey, korang perasan tak masa sebelum Ramadan bulan apa? Bulan Rejab Sya'ban kan? Bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, dalam bulan Sya'ban tu kan kita dengar banyak berita kematian. Kalau Ustaz sendiri dah kan, dalam hidup Ustaz ni ada 3 orang yang Ustaz tahu tentang kematian berlaku pada bulan Sya'ban itu, sebelum nak sampai bulan Ramadan. Lepas ni 10 Sya'ban tu lah, 15 hari nak masuk Ramadan tu kan. Okey, ada beberapa 3 berita tak dekat-dekat ni. Tak silap Ustaz, seminggu sebelum Ramadan atau 2-3 hari sebelum Ramadan ada 3 orang yang meninggal yang ditemukan Ustaz. Yang pertama ada ayah kepada cikgu, ayah pada cikgu sekolah Ustaz lah. Yang kedua ibu kepada kawan Ustaz juga, cikgu sekolah Ustaz juga, meninggal, tak sempat nak masuk Ramadan. Dan yang ketiga paling terkesan dalam hidup Ustaz, iaitu pengurusi Masjid Kampung Pergam, Pakcik Esa. Pakcik Esa ni pengurusi masjid tempat kampung dekat Ustaz ngajar dekat Masjid Pergam, meninggal dunia pada bulan Sya'ban itu. Pada bulan Sya'ban itu dia meninggal dunia. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak dapat mereka masuk dalam bulan Ramadan. Tapi tak apa, mereka dah bertemu Allah pencipta, bertemu dengan Allah SWT, berada dalam barzah sementara nak menunggu
sementara nak menunggu hari kiamat esok. Kita doakan yang baik untuk mereka. Semoga mereka Allah dan Allah yang rahmah, berada di kalangan hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah. Soleh insya-Allah. Okey. Jadi itu kita ni yang masuk dalam bulan Ramadan ni, dah sempat masuk dalam bulan Ramadan ni, kita patutnya rasa bersyukur dan beruntung. Kerana ia merupakan satu rahmat yang paling besar Allah telah kurniakan pada kita. Sebab dalam Ramadan ni macam-macam perkara kita boleh dapat melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan adalah satu anugerah yang amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peluang yang amat bermakna dalam hidup kita ni. Kita ni yang dah sempat masuk Ramadan ni, kita patutnya grab peluang yang Allah bagi ni pada ketika dapat masuk dalam bulan Ramadan ya. Ramai juga yang tidak berpeluang dan berkesempatan seperti kita dapat hidup dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini kerana mereka telah kembali kepada Allah SWT. Macam cerita Ustaz tadi ya, kan? Ada 3 orang yang Ustaz kenal. Ayah kepada cikgu sekolah Ustaz, dan ibu kepada cikgu, kawan Ustaz juga, dan pengurusi masjid Kampung Pergam. Jika kita toleh ke belakang, sebelah kiri kanan kita, ataupun kita tengok saudara kita dalam grup WhatsApp kan, ataupun dalam grup sahabat-sahabat handai kan, banyak berita-berita tentang kematian yang kita terima kan. Adakah mereka dah sempat hidup dalam bulan Ramadan ni? Mereka tak sempat hidup dalam bulan Ramadan. Mereka telah kembali berada di alam barzah dan bersemadi di sana sehingga di hari kebangkitan nanti. Mereka tidak mempunyai peluang seperti kita kan. Allah telah izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan sekali lagi. Kalau sahabat-sahabat kita berada dalam alam barzah dapat menyampaikan pesan. Kalau yang mati dapat sampaikan pesan kepada kita supaya mereka pasti akan berpesan kepada kita, rebutlah peluang Ramadan ini, beribadahlah kerana ganjarannya amat besar. Kalau dia orang ni yang telah meninggal kembali kepada rahmatullah ni dalam kubur, di alam barzah ni, boleh cakap dengan kita, dia kata rebutlah peluang ni. Kita orang tak sempat ni nak berasa air Ramadan tahun ni, korang sempat lagi, rebutlah peluang Ramadan tahun ni. Rugi kalau korang tak buat baik pada bulan Ramadan ni. Salman Al-Farisi menceritakan bahawa pada akhir bulan Syaban, Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat mengenai kelebihan bulan Ramadan. Antara bulan yang penuh dengan keberkatan kerana ada padanya malam Lailatul Qadar, satu amalan wajib bagaikan melakukan 70 kali amalan wajib di bulan lain. Bulan bersedekah kerana memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa akan mendapat pahala seperti orang berpuasa, dan berbagai-bagai lagi kelebihannya. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ni, bulan ada Lailatul Qadar, lepas tu ada bulan ibadah wajib iaitu puasa, kemudian bulan bersedekah. Kalau kita sedekah bagi orang makan untuk buka puasa, kita dapat pahala puasa seperti kita dapat pahala seperti orang tu berpuasa kan. Maknanya kita puasa dapat pahala puasa lagi orang yang kita bagi makan tu puasa pahala ni. Nampak? Oleh itu, rahmat di bulan Ramadan ini sangat banyak disediakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya dan yang beriman dan beramal soleh. Jadi dalam bulan Ramadan ini juga ada satu pintu yang terbuka luas untuk kita sebagai umat Islam ni. Kan? Kita kan dah seperti mana kita ketahui kan, kita ni sekarang ni dalam musim COVID-19, musim PKP, MCO, bagai-bagai lagi dah kan. Kita tak boleh keluar, pintu sempadan negara kita ditutup, orang luar tak boleh masuk dalam negara kita, kita pun tak boleh keluar ke negara orang kan. Kemudian rumah kita dikurung dalam rumah, pintu rumah kita tutup, tak boleh bagi orang lain masuk kan. Pintu masjid tu tak boleh nak sembahyang berjemaah ke sana, tak boleh buat beribadah ke sana, kita tak boleh sembahyang berjemaah ke sana. Ini bulan Ramadan, tarawih, terasa tarawih tak dapat dekat masjid, kita sempat tarawih kat rumah dengan keluarga kan, rare kan. Tapi ada satu pintu yang tak ditutup oleh Allah SWT. Pintu apa? Ni Ustaz nak nasyid sikit. Pintu taubat masih terbuka, kembalilah ke jalan Allah, itulah jalan bahagia yang abadi, jalan kebenaran yang hakiki, jalan kebenaran yang hakiki, jalan kebenaran yang hakiki,
ketika suara itu menagih kasih, tapi sayangnya insan lain tidak mempeduli. Oh, pedih hati bagai ditusuk sembilu. Apakah ini salah dirinya atau mereka yang di sekelilingnya? Tuhan tu lama. Dah over dah pula. Sorry. Satu pintu yang Allah buka seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan ialah pintu taubat. Jadi jomlah belajar, kita beramal soleh, kan? Jadi orang yang beriman, jadi orang yang buat amal ibadah yang banyak. Okey, sebab dalam bulan Ramadan ni pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu taubat Allah pun dibuka seluas-luasnya untuk kita umat Islam. Okey, jadi di antara rahmat-rahmat Ramadan ialah yang pertama, ustaz boleh bagi kata kunci ni ialah HA, dapat merapatkan hubungan dengan Allah. HA, hubungan dengan Allah. Okey, pada siang hari kita berpuasa, manakala pada malam harinya kita tekun mengerjakan solat tarawih, solat-solat malam yang lain, solat sunat yang lain, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Amalan itu meningkatkan diri kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya. HA, iaitu hubungan dengan Allah, rapatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, ada tiga ustaz senaraikan. Yang kedua merapatkan hubungan sesama manusia. HM, hubungan manusia, merapatkan hubungan dengan manusia. Okey, di bulan Ramadan ini kan kita diwajibkan bayar zakat fitrah, betul tak? Kan? Sebagai pelengkap kepada puasa. Zakat ini walaupun sekadar satu gantang beras atau senilai dengannya, kan, akan dapat menimbulkan perasaan belas kasihan, okey, kepada fakir miskin. Manusia miskin kaya semua bergembira, kan? Aku miskin hina, nampak? Berselubung duka. Orang miskin, orang fakir miskin pun gembira sebab apa? Dia dapat zakat fitrah yang kita bayar ni, yang kita ni, yang orang berkemampuan ni bayar zakat, keluarkan zakat kepada fakir miskin. Jadi dia pun gembira dapat raya sama dengan kita. Manakala dengan berpuasa kita dapat menyelami kesusahan dan kelaparan yang dialami oleh fakir miskin. Bila kita berpuasa kita dapat tahu, susah juga nak puasa ni, kesian orang yang tak makan, kan. Kita akan mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat meningkatkan kekuatan rohani. TKR, tingkatkan kekuatan rohani. TKR, tingkatkan kekuatan rohani. Walaupun orang yang berpuasa akan berasa lemah dari sudut fizikal, namun rohaninya akan berpuasa, orang yang berpuasa akan bertambah kuat. Kejayaan mengekang tuntutan hawa nafsu, makan dan minum semata-mata mematuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwa tunduk kepada Allah. Jiwa yang tunduk kepada Allah adalah jiwa yang kuat. Belajar. Okey, jadi antara rahmat-rahmat Allah, antara rahmat-rahmat Ramadan yang ustaz senaraikan ada tiga, HA, HM dan TKR. HA apa? HA mendapatkan hubungan dengan Allah, HM mendapatkan hubungan dengan manusia, dan TKR tingkatkan kekuatan rohani. Okey, oleh itu gunalah peluang ini untuk mengumpul mencari pahala sebanyak mungkin sebagai bekalan di hari kemudian. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan amal ibadah kerana kita tidak tahu nasib pada Ramadan hadapan, sama ada kita masih diberi peluang ataupun tidak. Sama ada kita diberi peluang ataupun tidak merasai Ramadan tahun depan. Marilah kita paksa diri kita beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik mungkin. Mohonlah kekuatan kepada Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kalian. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku liqauli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.